Assalamualaikum. Kaedah yang nak saya kongsikan hanya sesuai untuk mereka yang masih keliru dengan huruf bersambung-sambung, bacaan Al-Quran tak lancar, tak ingat hukum tajwid, tak tahu cara nak wakaf bila jumpa ayat panjang, siang hari sibuk bekerja, malam pula melayan ahli keluarga, akhirnya tak ada masa nak ke kelas, atau anda ada perasaan malu. Sekiranya anda menghadapi cabaran di atas, teruskan menonton. Mungkin video ini dapat berikan cadangan penyelesaian masalah anda. Anda sudah bersedia? Jom saya kongsikan. Memperkenalkan pengajian Al-Quran Cepat Quran, sebuah aplikasi mengaji dari asas hingga mahir tajwid. Saya kongsikan 17 sebab anda perlu mendaftar sebagai ahli. Pertama, anda mendapat pelajaran satu kaedah mengaji Al-Quran yang sistematik dan mudah diingat. Kedua, kami berikan kepada anda sebuah buku asas dan tajwid yang akan dipost terus ke rumah anda. Ketiga, anda akan mendapat akses penuh ke rakaman pengajian asas dan tajwid melalui aplikasi dan Facebook Cepat Quran bagaikan anda berada di dalam kelas. Selain itu, anda akan mendapat sesi konsultasi selama 1 jam setiap bulan. Kelima, rakaman bacaan Al-Quran 30 juzuk beserta bimbingan tajwid yang akan diberi dari masa ke masa. Keenam, sesi soal jawab secara live di Facebook Cepat Quran. Tidak cukup dengan itu, setiap ahli diberikan e-book asas tajwid resam Usmani. Yang paling best, waktu dan tempat belajar adalah fleksibel. Anda tentukan sendiri di mana-mana dan bila-bila masa mengikut keselesaan. Kalau terlupa, jangan bimbang. Anda boleh mengulang-ulang video tanpa had sehingga mahir tajwid. Konten pelajaran akan sentiasa diupdate. Dan yang pasti, anda akan diberi sokongan berterusan sepanjang hayat. Jangan bimbang dengan komitmen setiap bulan kerana tiada yuran bulanan atau tahunan. Yuran keahlian hanya dikenakan sekali seumur hidup. Pembimbing pengajian Ustaz Izwan Ahmad, seorang guru Al-Quran bersanad, bertauliah dan berpengalaman. Jadi hari ini kami nak serahkan kaedah yang power ini kepada anda supaya anda dapat membaca Al-Quran dengan baik, lancar dan tepat. Jadi, jangan bertangguh lagi. Jom sertai kami sebagai ahli cepat Quran. Layari www.cepatquran.com untuk mendaftar. Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma'alamtana innaka antal alimul hakim. Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'd. Alhamdulillah, summa alhamdulillah. Baik, insya-Allah diharapkan sahabat-sahabat pecinta Al-Quran semua sentiasa di dalam rahmat Allah, di dalam lindungan Allah Subhanahu Wa Taala. Bersyukur kepada Allah sekali lagi hari ini kita dipertemukan untuk sama-sama kita meneruskan pengajian. Kali ini insya-Allah kita akan meneruskan daripada ayat 34 hingga ayat 37 surah An-Nisa. Jadi bagi teman-teman yang nak membuka Al-Quran, silakan ke halaman muka surat 84. Yang mana yang tak ada Al-Quran, insya-Allah ayat-ayatnya akan kami bawakan sebentar lagi. Jadi insya-Allah diharapkan sahabat-sahabat semua telah bersedia untuk sama-sama kita mulakan pelajaran insya-Allah. Sebelum kita mulakan, seperti biasa saya mengharapkan teman-teman ya yang bersama dapat menekan button share, kita kongsikan dengan ahli keluarga dan teman-teman agar kita juga bukan sahaja mendapat pahala menuntut ilmu, tetapi juga dikurniakan pahala berkongsi ilmu Allah SWT ini. Jadi dah bersedia? Boleh saya dapatkan thumbs up dan heart sebagai tanda yang kita semua sudah bersedia untuk mulakan sama-sama pelajaran. InsyaAllah kita lihat pada bacaan isti'azah. Seperti biasa, kita awalkan dengan isti'azah ya, bila kita nak membaca Al-Quran. Kita mohon kepada Allah Subhanahu Wa Taala melindungi kita daripada sebarang jenis gangguan daripada syaitan yang direjam. Pastikan A dan Ain itu itu jelas perbezaannya. A'udzubillah, lafzu jalalah
dibaca nipis 2 harakat di sini. Jangan billahi mina, itu tak betul. Kalau kita baca auzubillahi minasyaitonirrajim, jadi seakan-akan la itu satu harakat dan ta juga satu harakat. Tapi pada hakikat yang sebenar ialah lafz jalalah itu 2 harakat dan ta juga 2 harakat. Jadi kita bacakan a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Jadi insya-Allah kita mulakan pada bacaan ayat 34 surah An-Nisa. Ar-rijal. Baik, sahabat-sahabat yang dirahmati Allah SWT. Bila kita jumpa lafzul jalalah di awal, mungkin ada sepanjang saya memberikan perkongsian ini, sahabat-sahabat ada yang tolong tulis poin-poin yang penting. Kerana bukan sahaja untuk membantu kawan-kawan kita, tetapi kita juga insya-Allah akan menguatkan ingatan diri kita sendiri tentang pelajaran yang sedang kita pelajari insya-Allah. Baik, kalau jumpa huruf alif yang ada kepala sad di atas ini, jadi namanya hamzah wasal. Hamzah wasal ini bila berada di awal ayat, maka dia ada fungsi bacaan dia. Kalau kita lihat di sini alif, jadi kita nak baca macam mana? Baris atas ke, bawah ke, depan ke, a ke, i ke, u ke. Jadi dalam hal ini saya nak bagi tips yang sangat mudah, iaitu bila sahabat-sahabat jumpa huruf lam yang datang selepasnya, maka tanpa berfikir panjang bacalah dengan baris atas. Ar-rijal, jangan baca ir ataupun ur, ya. Jadi insya-Allah kalau kita jumpa contoh-contoh yang lain, saya akan bagi tahu lagi daripada masa ke masa. Dia ada kalanya dibacakan bawah, ada kalanya dibacakan depan. Bagaimana? Jadi mungkin bagi teman-teman yang nak mengetahui dengan lebih lanjut, insya-Allah di akhir bacaan kita saya akan bagi tahu sahabat-sahabat bagaimana untuk mempelajari tentang tajuk hamzah wasal dengan lebih detail, dengan lebih sistematik insya-Allah. Dibawakan contoh yang pelbagai. Yang ni contoh pada baris atas saja. Ya. Jadi kita baca ar-rijal dan ra itu kita dah jadi tebal lah. Ya, datang sebelumnya baris atas jangan baca ar-rijal jadi nipis, ra itu salah. Dia kena baca tebal ra di sini. Ar-rijalu waw itu bersabdu, tekankan. Qawwamuna 'alan, di sini wajibul gunnah, wajib dengung. Alif lam syamsiah di sini lamnya tidak dibunyikan. Baik, kita jumpa hamzah wasal. Hamzah wasal ini saya beritahu kalau dia berada di hadapan. Sekarang ini dia berada di tengah ayat, maka dia tidak ada fungsi bacaan, dia sudah hilang fungsinya. Jangan pula kita baca ala an-nisa, tak perlu. Dia terus lam baris atas, naik di atas nun yang bersabdu ini. Ala an-nisa, gitu ya. Didengungkan 2 harakat, wajibul gunnah. Bima, bukan bima, jangan gangan luas mulutnya itu ya. Bima faddat, makhrajnya di mana? Makhraj dad itu di tepi lidah. Mungkin sahabat-sahabat ya boleh lihat, okey, tepi lidah kita bawakan sama ada tepi kiri ataupun tepi kanan. Kita bawakan supaya dia ke tepi. Dha. Faddala, jadi baru betul. Kalau kita cuba fadzala, itu jadi huruf dha. Kalau faddala jadi huruf dal nanti. Ramai orang, ini antara kalau kita mengaji ilmu tajwid, huruf dad ini antara huruf yang memang sukar, tapi tidak mustahil untuk kita kuasai. Ya, kalau dapat membimbingan yang betul, insya-Allah kita akan dapat kuasai sebutan huruf ini dengan baik. Jadi oleh itu, sahabat-sahabat juga insya-Allah jangan ke mana-mana yang nak mempelajari makhraj huruf dengan lebih baik dan berkesan insya-Allah, sehingga akhir nanti saya akan bagi tahu. Faddalallahu ba'dahum, sekali lagi kita jumpa dha, hum. Ini ramai orang sebut ba'dahum, hum, dia baca hum di sini. Ingat sahabat-sahabat ya, kita balik kepada asas. Ha baris dhammah bunyi hu, bukan bunyi ho. Jadi bila bunyi hu, bila bertemu mim jadi hum, bukan ba'dahum. Ramai orang baca hum di sini. Di kalangan ahli cepat Quran sendiri pun masih ada yang perlu diperbaiki bahagian ini ya. Ba'dahum, yang sepatutnya ba'dahum. Ba'dahum ala ba'dhin. Di sini idgham bi gunnah, tandun bertemu waw masuk beserta dengung 2 harakat. Wa bima, 4 atau 5 harakat. Di sini ikhfa hakiki dibacakan dengan kadar samar 2 harakat.
Samarnya itu, bunyinya itu samar di antara nun dan fa. Anfaqu gitu. Jangan baca an, asalnya hamzah bari atas bertemu nun bunyi an. Jangan kita baca anfaqu, panjang dah okey. Cumanya bunyinya bunyi yang jelas, bunyi izhar. Itu tak tepat ya. Anfaqu min izhar halqi. Bila ada nun yang bertanda mati datang selepasnya salah satu daripada 6 huruf. 6 huruf, iaitu hamzah, ha, ain, ha, qain dan juga gha. Jadi salah satu daripada 6 itu datang selepas nun mati ataupun selepas tanwin, maka jelaskan saja. Baik. Amwalihim, him, sekali lagi sama ni. Kalau di sini hum, di sini him. Ramai orang baca amwalihim, lihim. Ingat ya, balik kepada asas. Ha baris bawah bunyi hi. Bila bertemu mim jadi him, bukan him. Seakan-akan bila ha baris bawah kita baca he. Ya. Jadi di situlah insya-Allah sahabat-sahabat kena berikan perhatian. Kita dengarkan dahulu ayat ini. Ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa'i bima faddala Allahu ba'dahum 'ala ba'd. Saya wakaf di situ. Mungkin sahabat-sahabat ada yang sampai nafas hingga akhir, silakan. Siapa yang tak sampai, saya juga nak membantu. Mungkin ada dari kalangan kakak-kakak, makcik-makcik kita yang mungkin ada semput sikit sebanyak, ya, mungkin tak sampai, nak paksa pun tak boleh. Jadi daripada dia berhenti tak betul. Jadi insya-Allah sekurangnya mereka juga dapat sedikit panduan ya, bagaimana untuk wakaf dan bagaimana untuk ibtidak balik. Baik, kita ambil daripada wa bima anfaqu min amwalihim. Sama juga di sini izhar syafawi, sempurnakan saja. InsyaAllah sekejap lagi kita baca balik ya, daripada awal ayat 34 hingga 37. Sekarang ini kita lihat satu persatu dahulu dan kita teruskan pada sambungan ayatnya. Kita jumpa jim kecil di sini, waqaf jaiz. Waqaf jaiz ini boleh berhenti, boleh terus ya. Kemudian ibtidak pada fasaliha, so jangan baca sa jadi huruf sin nanti. Liha, ha pedas di sini. Jangan baca liha, itu tak betul. Dia kena lihan tuqa, qa dua harakat. Nitatun, nita, ta juga dua harakat. Tun, di sini izhar halqi. Izhar halqi di dalam Al-Quran Dasam Usmani, iaitu huruf tanwin atau nun mati datang selepasnya salah satu 6 huruf yang saya beritahu tadi itu. Baik, kalau nun mati, nun itu ada tanda mati macam ni. Dia ada tanda mati, tanda sukun. Manakala kalau tanwin di depan, dhammatain, dia macam 69 begitu. Manakala hukum ikhfa, hukum idgham bi gunnah, hukum idgham bila gunnah, dia akan jadi macam ni, 99. Kedua-duanya merupakan baris dhammatain. Kedua-duanya baris depan, tetapi ini hukum lain. Tanwin bertemu ha, izhar halqi. Tanwin bertemu lam, idgham bila gunnah. Di sini hukum lain pula. Cara bacanya macam lain pula. Hafidhatul. Cara baca di sini masuk tanpa dengung. Asalnya hafidhatun. Tapi bila datang lam jadi tul. Terus kita masuk tanpa didengungkan. Hafidhatul lil. Lil. Jangan baca lil. Ramai baca lil di sini ya. Yang betulnya lil ghaibi bima ha pedas. Hafizallah. Dan perkataan Allah, lafzul jalalah, bila sahabat-sahabat waqaf pada perkataan Allah, pastikan waqaf dengan sekurang-kurangnya 2 harakat, 4 harakat atau 6 harakat. Jangan berhenti hafizallah. Itu tak betul. Dia kena baca hafizallah baru berhenti. Cuba kita dengarkan. Fassalihatu qanitatun hafizatun lil ghaibi bima hafizallah. Baik. Sahabat-sahabat kan diharapkan dapat banyak mempelajari sesuatu. So far macam mana? Okey ke? Okey ke okey?
Kalau okey, jangan lupa komen seronoknya cinta Al-Quran. Dan kalau sahabat-sahabat yang baru bersama dengan kita merasakan perkongsian ini boleh bermanfaat, jangan lupa insya-Allah hit button share, kita kongsikan, kita bantu juga ahli keluarga kita dan juga sahabat-sahabat kita untuk mempelajari sesuatu. Kalau mereka belajar, mereka beramal, kita pun dapat pahala. Yang kita, amalan kita sudah pasti insya-Allah kita mendapat pahala, tetapi orang beramal kita dapat pahala. Ini satu pelaburan yang sangat menguntungkan insya-Allah ya. Bukan saja di dunia, malahan yang paling utama untuk kebaikan kehidupan kita di akhirat. Baik, seterusnya kita teruskan. Wallati. Kita jumpa sekali lagi hamzah wasal di sini dia hilang fungsi bacaan kerana di awalnya bukan dia tetapi ada huruf lain yang berbaris, iaitu huruf waw yang berbaris. Wallati takhafuna nushuzahun. Di sini kena dengung 2 harakat wajibul gunnah. Jangan lupa. Nafa'idhuhun. Di sini juga kena dengung 2 harakat. Nawahjuruhun. Di sini juga kena dengung 2 harakat wajibul gunnah. Baik, antara tanda yang sahabat-sahabat boleh perhatikan bila membaca Al-Quran, tengok ada nun ataupun huruf mim yang ada tanda sabdu ni, tanda syaddah ni. Maka jangan lupa dengungkan 2 harakat. Nafil. Fa baris bawah bertemu lam. Jadi ya silent, hamzah wasal silent. Di sini alif lam qamariyah. Sahabat-sahabat baca fil, jangan baca fil. Ramai baca fil ni. Fil madaji'. Yang sebetulnya fil fi. Fa baris bawah bunyi fi, bukan bunyi fe. Kalau bunyi fe jadi fil. Sekarang ini jadi fil. Fil madaji'. Kita dengarkan dahulu sampai ke sini. Wallati takhafuna nushuzahunna fa'idhuhunna wahjuruhunna fil madaji'. Baik, alhamdulillah. Kemudian sahabat-sahabat bila waqaf di situ ambil daripada wahjuruhun. Wahjuruhun. Ya. Wahjuruhunna fil madaji'i wadribuhun. Baik, kalau waqaf pada nun sabdu, tetap dia kena dengung 2 harakat. Kat ni pun ramai orang buat salah. Dia baca wadribuhun. Itu tak betul. Yang betul wadribuhun. Baru berhenti. Gitu sahabat-sahabat, dapat sesuatu. Kalau dapat, jangan lupa berikan thumbs up dan juga heart. Dan jangan lupa komen seronok cinta Al-Quran. Sekarang ini saya berada di rumah. Kalau nampak latar belakangnya itu di rumah. Walaupun pada dasarnya kita rakam di Fatihah Learning Center Wangsa Maju. Sahabat-sahabat semua berada di mana ni? Kalau boleh saya tahu. Baik, ayat ini menceritakan tentang hal rumah tangga. Bagaimana bila berlakunya pergaduhan di dalam rumah tangga. Bagaimana perlu kita berlaku kepada ibu ayah kita, kepada ahli keluarga, kepada jiran, kiri kanan, depan belakang. InsyaAllah lah siapa yang ada masalah dengan jiran, siapa yang ada masalah suami isteri, siapa yang ada masalah hubungan antara ahli keluarga dan sebagainya, insyaAllah boleh baca ayat ini dan fahami betul-betul apa yang Allah Subhanahu Wa Taala nak sampaikan kepada kita. Saya tak naklah pergi detail kerana kita bukan sesi tafsir. Kita nak belajar. Fokus kita kali ini adalah tajwid. InsyaAllah untuk tafsir sahabat-sahabat boleh pergi mendalami bersama guru-guru yang lain. InsyaAllah mengadakan kelas-kelas tafsir dan sebagainya. Itu juga mesti. Bukan saja kita nak boleh baca dengan baik, tetapi juga memahami apakah yang nak Allah sampaikan kepada kita dan kita nak mengaplikasikan ke dalam kehidupan kita. InsyaAllah. Ayat ini bukan diturunkan hanya sekadar untuk dibaca, untuk dipertandingkan suara siapa paling sedap, itu tidak. Yang penting kita dapat baca dengan betul, kita memahami betul ayat itu dan kita mengamalkan supaya kehidupan kita selamat di dunia dan juga selamat di akhirat. Baik, kita sambung bacaannya. Jadi ingat saya beritahu tadi kalau waqaf di sini kena tetap dengung 2 harakat. Tapi kalau sahabat-sahabat nak sambung, dia juga 2 harakat. Tapi jangan lambatlah nak ke fa itu, sebab apa? Dia 1 harakat saja. Kerana di sini ada waqaf sili. Waqaf sili ini afdal dilanjutkan. Tapi kalau sahabat-sahabat nafas tak sampai,
Jadi daripada berhenti tak cantik itu, eloklah berhenti di sini. Kemudian ibtidak balik pada fa'in ata'nakum. Baik. Fa'in izhar halqi. Sempurnakan saja bunyi nun mati tanpa dipanjangkan. Ata'nakum izhar syafawi. Sempurnakan bunyi fa-nya. Terus masuk. Fala tab diberikan lantunan khalkhalah. Tabghu alaihinna sabila. Jadi di sini jangan lupa dengungkan dua harakat, wajibul gunnah dan nun sabdu, dan sabilan ma'iwat. Saya dapat maklum ada seorang makcik saya sembang semalam. Dia kata ada setengah orang dia selalu baca macam ni, sabila. Jadi dia kedengaran macam ada hamzah di belakang. Saya tak tahulah, mungkin ada kalangan sahabat-sahabat yang buat kesalahan tu, kita boleh betulkan. Yang mana yang tak betul, sebab itu bila kita kongsi dengan orang, kalau ada orang kawan-kawan kita yang buat kesalahan yang sama, mereka dapat perbaiki, insya-Allah kita pun dapat pahala. Jadi di sini sabila waqafnya. Jangan waqaf dengan sabilan. Tak boleh. Ma'iwat dia kena jadi satu baris, tapi jangan cepat sangat berhentinya. Jangan berhenti dengan alaihinna sabila. Itu tak betul. Dia kena sekurang-kurangnya sabila. Baru berhenti. Kita cuba dengarkan. Fa in ata'nakum fala tabghu alaihinna sabila. Barulah kita berhenti. Kemudian kita sambung terus ayat seterusnya. Wajibul gunnah dengung dua harakat. Jangan baca innallahaka. Ramai yang dia tak cukup panjang di sini. Kena baca innallahaka aliyan. Di sini ikhfa. Tanwin bertemu kaf. Ikhfa baris tanwinnya tidak selari. Bertemu kaf. Bunyinya samar saja, yan. Asalnya aliyan. Tapi di sini jadi aliyan kabira. Dan ron menjadi ra. Dengarkan. Innallaha kana aliyan kabira. Wa in khiftum izhar syafawi. Sempurnakan saja. Tum. Jangan baca tum. Ramai yang baca khiftum. Wa in khiftum gitu. Wa in khiftum shiqaqa bainihima dua harakat. Fab'athu di sini khalkhalah. Dia ada pantulan fab'athu hakaman. Di sini dengungkan tanwin bertemu mim, dengungkan dua harakat. Min ahlihi idhar halqi, sempurnakan bunyi nun mati. Wa hakaman, di sini dengungkan dua harakat, wajibul gunnah. Min ahliha, di sini idhar halqi, kita waqaf di sini dulu insyaallah. Wa in khiftum shiqaqa bainihima fab'athu hakaman min ahlihi wa hakaman min ahliha. Jadi kita waqaf di situ, nanti kita ibtidak balik daripada fab'athu hakaman min ahlihi. Samalah ya. Wa hakaman, sama seperti tadi, dengungkan dua harakat. Min ahliha, dibacakan 4 atau 5 harakat. Yurida, dibacakan 4 atau 5 harakat. Islahai, di sini idgham bila gunnah, tanwin bertemu ya, dengungkan 2 harakat. Yang islahai yuwaffiqillah. Lafzu jalalah ini dibaca nipis. Jangan baca yuwaffiqillah, itu tak betul ya. Dibaca nipis 2 harakat. Yuwaffiqillahu bainahuma. Cuba kita dengarkan. Fab'athu hakaman min ahlihi
وحكما من أهلها إن يريدا إصلاحا. Saya wakaf di sini dulu untuk membantu, mungkin ada teman-teman tidak sampai. Kemudian ambil daripada وحكما من أهلها إن يريدا إصلاحا يوفق الله بينهما. Baik, ini penting. Ini yang saya kata tadi ya, suami isteri yang mana ada pergaduhan, perselisihan pendapat itu biasalah. Mana ada rumah tangga yang tidak pernah bergaduh ya. Jadi ala kulli hal, kalau pergaduhan itu tidak dapat diselesaikan antara suami dan isteri, Allah bagi tahu kita di sini apa? Kita mestilah mendapatkan nasihat. Pertamanya, kita mestilah ada wakil min ahlihi wa hakaman min ahliha. Maksudnya wakil yang sama ada daripada dua pihak lah untuk berbincang, untuk memberikan nasihat bagaimana untuk diselesaikan. Kerana walaupun di dalam Islam itu penceraian itu diizinkan, dibenarkan, tetapi ialah satu perkara yang sebaiknya dielakkan. Kalau dah memang tak boleh nak elak, masih ada lagi prosedur-prosedurnya, bukan terus kepada penceraian tersebut. Kerana kita tahu memang rate angka-angka kes-kes penceraian itu semakin meningkat saban hari, khususnya di kalangan anak muda. Dan kalau bukan anak muda, kadang ada yang selepas pencen baru bercerai. Waktu sama-sama bekerja, tidak masih bersama. Tetapi bila dah masing-masing semakin berumur ini, berbagailah. Cumanya dalam Islam ni, kita ada panduan dia. Apa yang perlu kita buat bila ada masalah begini, apa tindakan kita. Masalah begini, apa tindakan kita. Jadi insya-Allah kita teruskan pada ayatnya. Inna Allah dua harakat na'alima. Jadi man bila kita waqaf menjadi ma. Kita dengarkan. Inna Allah kana aliman khabira. Jadi kita waqaf pada ra ya, bila kita berjumpa dengan tanwin dua di atas. Wa'budullah. Di sini dibacakan lafzu jalalah dengan tebal dua harakat. Hawala tusyriku. Ri di sini dibaca nipis. Bihi syai'a. Kita dengarkan. Wa'budullaha wa la tusyriku bihi syai'a. Baik, kemudian wa bil walidaini ihsanan. Dan juga Allah beritahu kita untuk berlaku baik kepada kedua ibu bapa kita. Yang mana yang masih ada ibu ayah yang masih hidup, beruntunglah kita kerana masih lagi boleh mendapatkan doa daripada mereka. Jadi selalu minta doa daripada ibu dan ayah kita, insya-Allah. Yang mana yang mungkin ayahnya sudah meninggal, titipkan doa kepada mereka. Begitu juga yang mana ibu telah meninggal, kirimkan doa kepada mereka, hadiahkan bacaan Al-Quran, pahalanya juga kepada mereka. Berbaik dengan rakan-rakan dan ahli keluarga mereka dahulu sewaktu mereka hidup. Dan itulah adab-adab yang Allah ajarkan ataupun yang Islam ajarkan kepada kita sebagai manusia. Apa perlu kita berlaku baik. Berlaku baik ini bukan hanya berlaku baik waktu mereka hidup, hatta setelah mereka meninggal pun kita masih lagi berlaku baik kepada mereka dengan kita menitipkan doa dan berbaik dengan orang yang dahulunya mereka cintai di dunia. وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا. Di sini idgham bi gunnah masuk beserta dengung. وَبِذِي الْقُرْبَى. Dan juga dengan ahli keluarga kita, abang kita, kakak kita, adik-adik kita berlaku baiklah. Kerana inilah satu-satunya kehidupan kita datang di dunia ini, tidak ada gunanya kita bermusuhan, berdendam di antara sesama manusia. Agar kita pulang bertemu Allah dengan tidak membawa catatan dosa. Itu yang paling utama. Yang itu yang kita nak. Sebab itu Allah nak kita buat baik dengan semua orang. Supaya kita tak ada bergaduh dengan orang. Tidak ada dosa dengan orang. وَالْيَتَامَى وَالْمَسَاكِينِ وَالْجَارِ ذِي الْقُرْبَى. Sehingga sambungnya. Jadi, wal-yatama dengan anak yatim, dengan orang miskin, dengan jiran tetangga yang dekat. Wal jaril junubi was sahibil bil jamb. Maksudnya dengan jiran daripada depan, belakang, kiri, kanan. Maksudnya dengan semua orang lah. Pokok
Orang kata apa? Rumusannya itu dengan semua orangnya itu kita berlaku baik. Kita dengarkanlah dulu. وبالوالدين إحسانا وبذي القربى واليتامى والمساكين والجار ذي القربى والجار الجنب والصاحب بالجنب. Baik sahabat-sahabat, bila waqaf di sini jamb, dia jadi iqlab. Dia jangan bil jamb, itu tak betul. Ya, dia sama ada kita waqaf pada keadaan yang begini ataupun keadaan iqlab ataupun ikhfa, dalam hal yang begini. Datang sebelumnya itu nun itu. Jadi kita berarti bil jamb gitu ya. Jangan bil jamb. Itu tak betul. Kita dengarkan sekali lagi. وبالوالدين إحسانا وبذي القربى واليتامى والمساكين والجار ذي القربى والجار الجنب والصاحب بالجنب. Baik, kemudian nanti kita ambil pada was-sahibi bil jamb ataupun daripada wal jaril junubi, wal jaril junubi was-sahibi bil jambi wa ibnis sabili wa ma malakat aymanukum. Jadi kita baca di sini, kita terus iqlab di sini 2 harakat. Wa ibnis sabi, ada pantulan di sini qalqalah. Li wa ma malakat, ada bunyi hamasnya di situ, bunyi angin. Aymanukum, dan kemudian terus ibtida. Innallaha la yuhibbu man, di sini ikhfa hakiki 2 harakat. Kana mukhtalan, di sini ikhfa hakiki 2 harakat. Fakhura, kita dengarkan. Innallaha la yuhibbu man kana mukhtalan fakhura. Dan kemudian kita terus ibtida alladhi. Tapi sebelum itu santai-santai sahabat-sahabat, jangan tension-tension. Nak belajar ini memang banyak benda nak kena ingat ni. Jangan berisau, jangan bimbang. Kalau sahabat-sahabat merasakan perkongsian ini terlalu banyak, nak ingat satu-satu hukum, banyak hukum nak ingat satu-satu masa, ada cara yang lebih mudah. Kami nak berikan buku asas dan buku tajwid. Dalam tu diberikan contoh-contoh. Kalau kata nun mati, semua nun mati. Izhar, semua izhar. Kita buat latihan satu persatu. Lebih sistematik dan lebih jelas. Kalau nak dapatkan kedua-dua buah buku itu, jangan ke mana-mana. Tunggu sehingga akhir. InsyaAllah saya akan bagi tahu nanti. Baik. Kemudian kita ambil daripada Alladzina yabkhalu. Alladhi, sekali lagi kita jumpa seperti mana di awal ayat tadi, hamzah wasl berada di hadapan, dibacakan dengan baris atas. Alladzina yabkhaluna wa ya'muruna, di sini dengungkan 2 harakat. Nannasa bil bukhli wa yaktumuna ma ataitumullahu min fadlih. Jadi ayat ni panjang sikit lah ya. Kalau sahabat-sahabat boleh sampai satu nafas, itu terbaik. Kalau tak sampai, jangan bimbang. InsyaAllah, sekejap lagi kita juga baca pendek-pendek. Kita tengok macam mana nak waqaf, nak ibtidak. Kemudian terus masuk. Wa'antadna. Ada pantulan di sini. Qalqalah surah. Lil. Jangan baca lil, tapi lil. Kafirina adza. Di hujung lidah. Za, bukan aza. Siapa yang masih confuse lagi huruf hijaiyah ni, mereka kena dengarlah apa yang saya nak bagi tahu sekejap lagi insya-Allah di akhir bacaan ayat ini. Azabam, di sini dengungkan 2 harakat. Muhina. Kita dengarkan dahulu ayat ini. Alladzina yabkhaluna wa ya'muruna an-nasa bil bukhli wa yaktumuna ma ataitumullahu min fadlih
وأعتدنا للكافرين عذابا مهينا. Baik, Alhamdulillah. Sekarang ini saya nak ajak sahabat-sahabat semua daripada awal tadi kita ikut baca satu-satu ayat. Sekarang ni jom kita baca sama-sama daripada awal ayat 34 hingga ayat 37. Siapa nak betulkan kedudukan, silakan betulkan kedudukan. Siapa nak minum air, saya bagi 5 second minum air. Okey. Dah? Kita insya-Allah akan mulakan bacaan, tapi sebelum itu yang nak berhajat untuk memperbaiki makhraj huruf dan juga hukum tajwid satu persatu, tunggu insya-Allah akhir nanti saya bagi tahu bagaimana sahabat-sahabat boleh mendapatkan sebuah buku asas dan buku tajwid sebagai panduan insya-Allah. Kita mulakan bacaan di atas kiraan 1 2 3. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. الرجال قوامون على النساء بما فضل الله بعضهم على بعض وبما أنفقوا من أموالهم فالصالحات قانتات حافظات للغيب بما حفظ الله واللاتي تخافون نشوزهن فعظوهن واهجروهن في المضاجع واضربوهن فإن أطعنكم فلا تبغوا عليهن سبيلا إن الله كان عليا كبيرا وإن خفتم شقاق بينهما فابعثوا حكما من أهله وحكما من أهلها وحكما من أهلها إن يريدا إصلاحا يوفق الله بينهما إن الله كان عليما خبيرا واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا وبالوالدين إحسانا وبذي القربى واليتامى والمساكين والجار ذي القربى والجار الجنب والصاحب بالجنب وابن السبيل وما ملكت أيمانكم إن الله لا يحب من كان مختالا فخورا الذين يبخلون ويأمرون الناس بالبخل ويكتمون ما آتيتم الله من فضله
وَأَعْتَدْنَا لِلْكَافِرِينَ عَذَابًا مُهِينًا. Sadaqallahul Azim. Alhamdulillah. Jadi begitulah diharapnya sahabat-sahabat dirahmati Allah dapat mempelajari sesuatu daripada apa yang saya sampaikan untuk kali ini. Jadi insya-Allah jika sahabat-sahabat nak mengikuti sambungan bacaan ayatnya, jangan lupa janji temu kita di page Facebook Fatihah dan juga di YouTube channel Fatihah TV. Yang belum lagi like, boleh like insya-Allah. Jam 7 pagi kita ada, 3 petang dan juga kita ada 10 malam. Jadi jangan lupa untuk bersama-sama dengan kita untuk mengikuti sambungan bacaan ayatnya. Dan juga insya-Allah bagi sahabat-sahabat yang saya bagi tahu di awal tadi, yang mana yang nak memperbaiki makhraj-makhraj huruf supaya tidak ada lagi yang keliru. Yang mana za, yang mana za, yang mana sa, yang mana sa. InsyaAllah kita belajar kembali makhraj-makhraj huruf daripada awal sebutan-sebutannya. Dan juga kita belajar kembali hukum-hukum tajwid satu persatu insyaAllah dengan susunan yang lebih sistematik, contoh-contoh yang dibawa. InsyaAllah ya, bagi yang berhajat untuk mendapatkan kedua-dua buah tersebut, kena menjadi ahli cepat Quran. Dan selain daripada mendapat dua buah buku tersebut, buku asas dan buku tajwid seperti tertera di layar sahabat-sahabat, sahabat-sahabat juga akan diberikan dengan rakaman kedua-dua buah buku tersebut daripada awal. Kita telah rakamkan dalam bentuk video sebagai panduan insyaAllah. Dan juga mendapat panduan insyaAllah, boleh berhubung dengan kita, boleh call kita insyaAllah untuk mendapatkan nasihat dan bimbingan bacaan Al-Quran. Rakaman-rakaman pelajaran tadi boleh diakses dalam close group Facebook kita Cepat Quran ataupun melalui aplikasi Cepat Quran. Jadi bagi mereka yang nak mendapatkan dua buah buku ini serta hampir 200 video pengajian rakaman kedua-dua buah buku, dan bonus dia apa, sahabat-sahabat akan diberikan rakaman pengajian Al-Quran 30 juzuk daripada awal sehingga akhir. InsyaAllah akan diberikan satu persatu dari masa ke masa insyaAllah, satu video, satu muka surat. InsyaAllah kita sama-sama akhirnya insyaAllah akan dapat meningkatkan kualiti bacaan Al-Quran. Jadi yang mana yang berhajat bagi mendapatkan apa yang saya sampaikan tadi, inilah masanya. Boleh komen di ruangan bawah nak jadi ahli cepat Quran sekarang. Untuk admin kami bantu anda semua mendaftar. Jangan bimbang, tidak ada yuran bulanan yang dikenakan, tidak ada juga yuran tahunan yang dikenakan. Hatta sehingga saat ini yuran keahliannya dibuka sekali seumur hidup. Maksudnya sekali saja join jadi ahli, buat pembayaran yuran keahlian, insyaAllah sahabat-sahabat akan dapat belajar sampai bila-bila insyaAllah. Dan boleh ikuti live saya setiap hari insyaAllah. Selain daripada itu, sahabat-sahabat selain daripada daftar di ruangan komen tulis nak jadi ahli cepat Quran, sahabat-sahabat juga boleh pergi ke website kita www.cepatquran.com untuk mendaftar. Dan juga saya nak war-warkan di kesempatan ini, yang saya bagi tahu tadi itu di mana saja sahabat-sahabat berada. Khusus bagi mereka yang tinggal bersekitaran dengan Kuala Lumpur, Wangsa Maju, datanglah ke pusat pengajian kami kerana kami memberikan sebulan pengajian secara percuma dan juga diberikan bonus iaitu percuma yuran pendaftaran. Hanya bayar duit buku sahaja, duit buku asas dan buku tajwid sahaja bagi mendapatkan pelajaran insyaAllah bersama-sama dengan kami. Jangan lepaskan peluang ini, percuma pendaftaran dan percuma yuran pengajian selama sebulan insyaAllah. Sahabat-sahabat boleh datang, hubungi kami dululah kalau nak datang, jangan tiba-tiba datangnya ya. WhatsApp dulu bagi tahu nak datang insyaAllah. Dan juga ini websitenya, kalau sahabat-sahabat nak daftar terus ke pengajian Al-Quran secara online tadi untuk dapatkan 2 buah buku dan juga rakaman 2 buah buku tersebut. Dan selepas ini ada satu video berdurasi 2 minit untuk sahabat-sahabat lihat apakah kaedah dan pendekatan yang kami gunakan di dalam kita belajar balik mengaji dan belajar daripada huruf satu persatu insyaAllah, makhraj-makhrajnya dan juga hukum-hukum tajwid. Jadi kita berjumpa insyaAllah esok hari pada masa yang sama. Saya akhiri di sini insyaAllah. Yang baik itu daripada Allah, yang kurang dan silap itu dari kelemahan diri saya sendiri. Saya akhiri dengan aku liqauli hadza wa billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ingat mengaji Al-Quran, ingat cepat Quran. Seronoknya cinta Al-Quran, dan berjumpa lagi. Terima kasih. Assalamualaikum. Memperkenalkan kaedah Al-Barki, satu kaedah cepat dan sistematik untuk belajar mengaji Al-Quran dari asas hingga mahir tajwid. Antara keunikan kaedah ini, ia menggunakan kata kunci yang mudah diingat dan bersifat anti lupa. Tidak seperti kaedah lain, Al-Barki juga memberikan penerangan tajwid beserta contoh dan huraian yang tersusun dan mudah diikuti serta difahami.
Pertamanya, pelajar akan diperkenalkan dengan 4 kata kunci teras yang menggunakan baris atas atau fathah seperti nama saya, kata Jawa, kata Roha, adalah ba. Setelah itu, pelajar akan melakukan latihan pengkayaan kata kunci dan dari situ bermulalah pelajar diperkenalkan dengan baris bawah dan depan atau lebih dikenali sebagai kasroh dan dhammah. Dari kata kunci nama saya menjadi nimisi, numusuyu, kata Jawa menjadi kiti jiwi, kutuju. Dari kata roha menjadi kitirihi, kuturuhu. Dan dari adalaba menjadi idilibi, udulubu. Seterusnya, pelajar akan belajar baris tanwin atau baris dua, juga bersandarkan kata kunci menjadi nan man sanyan, kantan janwan, kantan ranhan, andan lanban, dan seterusnya latihan tanwin di bawah dan depan. Tahap seterusnya, pelajar akan belajar bacaan mad bersumberkan kata kunci menjadi nama saya, kata Jawa, kata Roha, adalah ba. Kaedah Al-Barki disusun dengan cara yang sangat sistematik dan telah berhasil membantu ramai menguasai bacaan Al-Quran dengan baik. Pada bahagian tajwid pula, pelajar akan diberikan pengenalan dan huraian hukum tajwid beserta contoh bacaan seperti hukum nun mati, mim mati, jenis-jenis idgham, hukum bacaan mad dan pelbagai lagi panduan serta bimbingan secara mudah dan berkesan. Apa tunggu lagi? Jom sertai kami menjadi ahli cepat Quran untuk kami bantu anda membaca Al-Quran dengan baik dan dapatkan sebuah buku asas, buku tajwid serta rakaman kedua-dua buah buku tersebut dan kesemua 17 keistimewaan ahli cepat Quran. Daftar sekarang dan selamat belajar cara mudah dan cepat mengaji Al-Quran. Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ustaz Izwan Ahmad, guru Al-Quran bersanad riwayat Hafaz Nasir. Untuk mendapatkan banyak lagi video cara cepat dan tepat mengaji Al-Quran, jangan lupa like page Fatihah dan subscribe YouTube channel Fatihah TV dan tekan notifikasi. Seronoknya cinta Al-Quran.